Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hadijah binti Abdul Risib daripada SMK Ghafar Baba Masjid Tanah Melaka. Ya anak-anak, pada hari ini saya akan cuba berkongsi bersama dengan kamu semua untuk menjawab ekonomi SPM dengan kodnya 3767. Semoga video ini memberi manfaat pada kita semua, insya-Allah. Seperti yang kita tahu ya, kertas ekonomi ini terbagi kepada dua. Jadi kita lihat dulu kertas satu dengan kodnya 3767/1. Okey, ujian yang diberikan adalah berbentuk soalan objektif yang mana ada 40 soalan, okey. Dia mewakili 40 markah. Jadi di sini anak-anak membawa maksud satu soalan adalah satu markah. Kemudian masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 15 minit. Wajaran konstruk yang akan ditanya kepada kita ialah tahap mengetahui dan memahami sebanyak 60% dan kemahiran 40%. Jadi di sini anak-anak kita lihat wajaran konstruknya mengetahui dan memahami adalah tinggi ya, 60%. Jadi soalan di sini setakat mengetahui dan memahami. Jadi apa lagi anak-anak kalau sekiranya kamu beri tumpuan ya pada pengajaran cikgu dan juga kamu membaca buku teks yang ada, insya-Allah mudah untuk kamu menjawab soalan ini. Okay, kita tengok juga aras kesukarannya ya, rendah, nisbah sederhana, nisbah tinggi, kita dapati rendahnya adalah 5, nisbah 3, nisbah 2. Jadi sekali lagi kita tengok aras kesukaran 5 ni, okay, nisbahnya adalah 5 daripada 40 soalan. Jadi bermakna 20 soalan itu adalah merupakan aras kesukaran tahap rendah. Jadi saya tak nampak kenapa pelajar tidak boleh skor dalam kertas satu ni. Jadi besarlah harapan kami pihak guru supaya kamu betul-betul membaca buku teks dan fahamkan apa yang cikgu kamu ajar. InsyaAllah memang kamu boleh skor dalam kertas satu ini. Okey, kita lihat pula kertas 2 yang kodnya 3767/2. Ujiannya merupakan ujian subjektif. Ada dua bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Kalau kita lihat bahagian A ni, dia ada 3 soalan dan wajib jawab semua soalan tersebut. Bagi bahagian B pula ada 4 soalan tetapi kamu kena jawab 2 sahaja. Jadi di sini kita ada pilihan ya dalam bahagian B. Kita boleh jawab mana soalan yang kita rasa sesuai untuk kita jawab setakat 2 soalan sahaja. Setiap soalan pula diberi 20 markah. Jadi kalau kita lihat bahagian A tadi ada 3 soalan. Jadi kalau 3 soalan membawa markah 60 markah. Dan bahagian B pula 2 soalan membawa markah 40 markah. Jadi kalau kita jumlahkan dia adalah 100 dan kita akan jadikan dia kepada 60%. Okey. Masa yang diperuntukkan pula ialah 2 jam 15 minit. Kita lihat wajaran konstruknya mengetahui dan memahami 20% sahaja. Sedangkan kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan kuantitatif 80%. Jadi ini berbeza dengan kertas satu ya. Kalau kertas satu tadi mengetahui dan memahami adalah 60%. Tetapi di kertas 2 hanya 20% sahaja. Jadi aras kesukaran dia rendah, nisbah sederhana dan nisbah tinggi masih sama. Iaitu 5, nisbah 3, nisbah 2. Baik, kita lihat kertas 1. Okey, apa yang jenis itemnya yang diberinya dalam kertas 1 tersebut? Kalau kita lihat jenis itemnya terbahagi kepada 3. Okey, item yang pertama ialah aneka pilihan. Okey, yang kedua pula aneka gabungan.
Manakala yang jenis ketiga ialah penyataan betul atau salah. Okey, sebelum kita melihat item soalan tu, saya nak bagikan awak panduan menjawab kertas 1. Okey, kita lihat yang pertama. Dapat saja soalan ya anak-anak. Apabila nak memulakan menjawab soalan tersebut, kamu baca dulu soalan dengan teliti. Lihat apa kehendak soalan tersebut. Okey, gariskan kata kunci soalan. Kamu jangan gopoh-gopoh untuk menjawab. Okey, masanya ada. Jadi, kamu lihat, gariskan kata kuncinya, apa soalan tu nak, perhatikan betul-betul ya. Jangan silap dengan kehendak soalan. Okey, kemudian kita kena kenal pasti jawapan pengganggu. Kerana dalam pilihan jawapan kita, sebenarnya ada 4 pilihan, A, B, C dan D. Daripada 4 tu, 1 je jawapannya. Maka 3 lagi tu adalah pengganggu untuk mengelirukan kita, memerlukan kita untuk memikir, okay? Memberikan sedikit masa untuk memikir, pilih mana yang tepat untuk jawapan tersebut. Okey, kemudian dah dapat jawapan, tanda pada kertas OMR tu dengan betul. Saya rasa, saya nasihatkan ya, kalau dah ada jawapan terus tanda. Jangan kita simpan, takut menjadi masalah ya, pada saat akhir berlaku kekeliruan dan sebagainya. Okey, dan terakhirnya jangan lupa membawa kalkulator kerana dalam soalan kita memang ada soalan berbentuk pengiraan. Jadi memang memerlukan kalkulator untuk kamu menjawab soalan. Kita lihat contoh aneka pilihan iaitu jenis item yang pertama. Okey, ini soalan dia. Ilmu ekonomi ialah satu bidang sains sosial yang mengkaji. Okay, apa yang cikgu nak tekankan di sini ialah ini diberi ini yang dikatakan pilihan, iaitu adanya pilihan A, B, C dan D. Setiap pilihan tu adalah maklumat yang diberikan. Contohnya A ialah sumber ekonomi yang terhad. Okay, B pelakuan manusia yang terhad, C kemahuan manusia yang pelbagai, D bagaimana manusia mengurus sumber ekonomi yang terhad berbanding kehendak manusia yang tidak terhad. Jadi kita lihat dekat sini ya, kehendak soalan tu apa? Gariskan kata kunci soalan. Dia kata ilmu ekonomi. Jadi bermakna dia nakkan maksud ilmu ekonomi. Kemudian kita lihat pilihan A, sumber-sumber ekonomi yang terhad. Memang betul sumber ekonomi yang terhad, tetapi ini tidak lengkap. Diberinya kita sebahagian sahaja maksud dia. Kemudian dia kata pelakuan manusia yang terhad. Mana ada manusia yang terhad, betul. Kemudian kemahuan manusia yang pelbagai, ya, ini juga betul tetapi juga tidak lengkap. Okey, kemudian bagaimana manusia menguruskan sumber ekonomi yang terhad berbanding kehendak manusia yang tidak terhad. Maka ini betul. Jadi jawapan kita adalah D lah. Ini yang dimaksudkan aneka pilihan. Okey, seterusnya kita lihat pula aneka gabungan ya. Contoh soalan aneka gabungan. Apakah maksud aneka gabungan tersebut? Okey, ini dia ya. Soalannya yang mana dalam pilihan jawapan kita tu diberinya kita ada beberapa pilihan yang mana untuk mendapatkan jawapannya digabungkan pilihan-pilihan tersebut. Ini yang dikatakan aneka gabungan. Okey, kita tengok contoh soalan. Antara berikut yang manakah faktor-faktor pengeluaran? Okey, diberinya kita 1 Roman adalah buruh, 2 bunga, 3 tanah, 4 pesara. Kemudian apabila dalam pilihan A, B, C, D itu kita lihat ya, dalam A digabungkan pilihan 1 dan 2. Begitu juga dengan B, C dan D. Bermakna dekat sini, apa yang cikgu nak tekankan ialah dalam pilihan kita A, B, C, D dan D ni, okey, digabungkan kita pilihan yang ada, yang telah diberikan di atas ini. Itulah dia bentuk aneka gabungan. Jadi cikgu harap kamu jelaslah tentang ini ya. Baik, kita lihat pula pernyataan betul salah. Apakah yang dimaksudkannya? Okey. Kalau untuk pernyataan betul salah ini, jawapan kita adalah berdasarkan daripada kotak yang diberi ini.
Dalam kotak ni dia ada pilihan A, B, C, D. Ada pernyataan 1, ada pernyataan 2. Apa maksud dia? Kalau sekiranya pernyataan 1 itu betul, pernyataan 2 salah, maka jawapannya A. Kalau pernyataan 1 salah, pernyataan 2 betul, maka dia adalah B. Kalau dua-dua betul, pilihan kita C. Kalau dua-dua salah, pilihan kita D. Okey, apa maksud cikgu ni? Okey, kita tengok contoh soalan. Katalah soalan nombor 36. Kamu lihat di sini kan, dia ada pernyataan. Okey, inilah yang dikatakan pernyataan 1. So, kita baca apa yang dicakap dalam pernyataan 1 ni. Okey, lesen dan permit merupakan sebahagian daripada hasil bukan cukai. Okey, pernyataan 2 pula. Dia kata apa? Perbelanjaan mengurus adalah seperti perbelanjaan pembinaan sekolah. Jadi kita lihat, apabila kita baca pernyataan 1 tu, kita katalah betul atau salah. Katakanlah betul. Cikgu tandakan B. Nampak? Di sini ya, memudahkan kita supaya tidak keliru dan kita nak baca berulang-ulang kali apa jawapan kita kan. Sebab kalau kita lihat pernyataan 1 dengan pernyataan 2 ni, mereka tidak saling tidak berkait. Maksud cikgu habis saja ayat dia hasil bukan cukai, stop. Dia tak ada kena-mengena lagi dengan pilihan pernyataan yang kedua. Jadi bila kamu baca ayat pertama tu adalah betul, terus tulis B ataupun kamu tanda right ke terpulang pada kamu ya, supaya kita nampaklah nanti bila nak buat pilihan tu kita tak ada nak baca banyak-banyak kali. Okey, katalah pilihan kedua ni pula dia adalah salah. Jadi cikgu buat S. Dan kalau kamu buat right tadi, kamu boleh buat tanda pangkar di sini. Jadi di sini kita nampaklah pilihan 1 kita, pernyataan 1 kita adalah betul. Mana yang betul? Okey, A atau C kan? Okey, tengok pula yang kedua. Pernyataan kedua kita adalah salah, maka pernyataan 2 salah, maka A lah jawapan kita. Jadi bila dah dapat ni betul dengan salah, kita dah tahu pilihan kita adalah A. Apa lagi? Kita pun tandalah kertas OMR kita, pilihan kita adalah A. Begitu ya untuk jawab pernyataan betul, salah. Okey anak-anak, itulah tadi bentuk soalan objektif ya. Jadi saya harap kamu dah boleh jawab. Jadi kita pergi pula pada kertas 2. Okey, apa pula kertas 2 yang perlu kita berikan penekanan? Okey, kertas 2 ni ada 2 bahagian tadi cikgu cakap. Okey, cikgu tunjukkan dulu bahagian A. Okey, bahagian A ni 3 soalan dan wajib jawab semua. Cikgu ulang semula ya, kerana ini perlu kamu tahu ya. Jangan melakukan kesilapan masa menjawab. Okey, kita lihat dekat sini. Okey, mesti lihat kata tugas dalam soalan. Okey, cikgu tandakan merah ni kata tugas. Kenapa perlu kata tugas ni? Dia adalah soalan yang mengarah atau memandu kita, okey, untuk menjawab soalan tersebut. Dengan kata tugas lah kita tahu apa yang patut kita jawab. Itu maksud saya. Lepas tu kita lihat juga peruntukan markah yang diberi. Dalam soalan tu nanti ada markah di hujungnya diberi. Kenapa perlu ada tahu nak tengok markah pula? Sebagai panduan, okey, berapa fakta atau huraian atau contoh yang patut kita jawab atau kita beri dalam soalan tersebut. Okey, contoh cikgu bagi, okey. Soalannya, jelaskan usahawan sebagai sumber ekonomi dalam proses pengeluaran. So dia kata jelaskan, lepas tu dia bagi pula kita 4 markah. Jadi macam mana, berapa banyak fakta yang kita kena bagi, berapa banyak pula huraian atau contoh yang patut kita tulis. Ini semua yang kita perlu beri penekanan, okey, untuk kertas 2. Okay. Cikgu dah membuatkan beberapa ringkasan ya, kata tugas. Okey. Jadi kita lihat sama-sama. Okey, misalnya yang pertama, terangkan. Okey, kalau terangkan, kita perlu ada fakta dan huraian ataupun fakta dan contoh mengikut kesesuaian. Okey, tetapi kalau huraikan, dia mesti ada fakta dan 2 huraian atau lebih. Jadi di sini beza antara terangkan dengan huraikan. Kalau terangkan setakat fakta, 1 fakta, 1 huraian. Tetapi kalau huraikan 1 fakta, 2 atau lebih huraian yang perlu kita beri dalam jawapan tersebut. Okey, kalau jelaskan huraian dan contoh, kerana dia lebih terbuka. Okey. Tapi kalau dia kata nyatakan. Kalau nyatakan jawapannya spesifik tanpa perlu sokongan. Apa maksud dia? Contoh. Nyatakan faktor-faktor pengeluaran. Jadi apa dia? Tanah, buruh, modal, usahawan. Setakat nyatakan. Itu saja jawapan kita.
Okey, tapi kalau nyatakan dan berikan alasan. Di sini kita perlu ada fakta dan huraian. Kerana huraian ini kena menerangkan fakta apa yang kita dah berikan tersebut. Jika kata tugas bagaimanakah? Okey, kita perlu membuat penerangan tentang cara atau langkah atau keadaan. Mana jawapan mesti dalam bentuk huraian iaitu menerangkan. Dia tak ada fakta. Okey, kalau mengapakan pula kita memberi sebab atau alasan secara mendalam tentang soalan tu. Okey, kenal pasti memberi makluman terhadap sesuatu perkara. Okey, kita lihat pula kepada kata tugas yang seterusnya. Hitungkan. Okey, bila hitungkan, makna kita mesti memberi rumus, okey, jalan kerja dan jawapan. Dia berbeza dengan berapakah. Kalau berapakah, terus dia jawapan tanpa rumus. Ni beza anak-anak, tolong beri perhatian. Kalau soalan hitungkan, mesti tulis rumus, jalan kerja dan jawapan. Okay, kalau kamu beri saja jawapan, maknanya kamu akan kehilangan markah rumus dan jalan kerja. Okey, dan soalan bandingkan perlu ada persamaan dan perbezaan. Berbeza dengan bezakan. Kalau bezakan setakat perbezaan sahaja. Okey, tapi kalau bandingkan, kamu mesti wujudkan persamaan dan perbezaan. Okey, kita lihat kata tugas terangkan. Yang mana dia perlukan fakta dan huraian. Okey. Contoh soalannya, terangkan penentu keanjalan harga yang menyebabkan penawaran barang pertanian menjadi tidak anjal. Diberi kita 6 markah. Okey, kata tugasnya terangkan. Okey. Jadi, contohlah cara menjawab. Okey, penentu keanjalan harga yang menyebabkan penawaran barang pertanian menjadi tidak anjal ialah satu, faktor masa. Di sini adalah fakta. Lepas tu, dalam jangka masa pendek, penawaran barang pertanian tidak boleh ditambah dengan segera. Dan ini adalah huraian. Kenapa hanya satu je fakta dan satu je huraian? Sebab kita dah tahu kata tugasnya terangkan. Dalam terangkan hanya perlu satu fakta, satu huraian. Jadi kalau dia 6 markah, jadi bermakna kita perlukan 3 fakta, 3 huraian. Okey, seterusnya kalau kata tugas tu huraikan. Okey, kita lihat soalan. Okey, contoh huraikan jenis-jenis perbelanjaan kerajaan. Perkataannya huraikan. Okey. Jadi, sini cikgu beri contoh. Jenis-jenis perbelanjaan kerajaan ialah perbelanjaan pembangunan. Iaitu dia merupakan fakta. Okey, perbelanjaan ini meningkatkan modal fizikal. Ianya tidak berulang dan merupakan pelaburan kerajaan. Di sini adalah huraian. Kemudian cikgu boleh juga beri. Contohnya membina hospital. Ini adalah contoh. Jadi dekat sini kita lihat. Bila dia kata huraikan, dia memerlukan satu fakta dan lebih, dua dan huraian atau lebih. Okey, jadi dekat sini cikgu tengok, cikgu bagi ya. Ini adalah fakta. Perbelanjaan pembangunan adalah fakta. Kemudian cikgu buat huraian. Huraian cikgu ada 3 huraian dekat sini. Perbelanjaan meningkatkan modal fizikal 1. Ianya tidak berulang 2. Merupakan pelaburan kerajaan 3. Lepas tu cikgu bagi pula lagi contoh. Jadi ini yang menunjukkan beza di antara terangkan dengan huraikan. Okay, kita tengok pula kalau soalan itu kata jelaskan. Okey, bagaimana bentuk soalannya? Contoh tadi cikgu dah berikan. Okey, jelaskan usahawan sebagai sumber ekonomi dalam proses pengeluaran. Diberi kita 4 markah. Jadi macam mana kita nak jawab ni? Okey, nampak? Saya tak ada fakta dekat sini. Saya terus saja cakap. Usahawan ialah individu yang menggabungkan. Saya terus menghuraikan apa itu usahawan. Okey, usahawan ialah individu yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran yang mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Apa tujuan dia? Memaksimumkan keuntungan. Bagaimana sifatnya? Usahawan mesti berani menghadapi risiko dan perlu kreatif atau inovatif. Ini contoh soalan jelaskan.
Kita lihat pula soalan bandingkan. Tadi cikgu dah cakap, dalam soalan bandingkan mesti sebut persamaan dan perbezaan. Okey, contoh soalan. Bandingkan antara dasar fiskal dengan dasar kewangan. Dia cakap kalau persamaan tu 2 markah, perbezaan 4 markah. Jadi di sini kita dah tahulah kalau persamaan 2 markah, so kita kena sebut 2 lah persamaan yang ada tu. Okey, contoh. Okey, persamaan dia. Okey, cikgu cakap kedua-dua dasar ini. Ayat tu kena menjuruskan ataupun menunjukkan bahawa dia adalah sama. Menunjukkan persamaan. Jadi cikgu cakap kedua-dua dasar ini digunakan untuk menstabilkan inflasi dan kemelesetan ekonomi. Dan kedua-duanya juga dilaksanakan bagi mencapai objektif makroekonomi negara. Nampak? Ini adalah persamaannya. Okey. Kita lihat pula perbezaan. Dasar fiskal dilaksanakan melalui belanjawan negara. Manakala, ini menunjukkan perbezaan. Jadi perkataan ini perlu ada ya. Manakala, selainnya, sebaliknya, itulah istilah-istilah yang biasa nak menunjukkan perbandingan ataupun perbezaan. Okey, dasar fiskal dilaksanakan melalui belanjawan negara, manakala dasar kewangan dilaksanakan melalui tindakan bank pusat. Di sini 2 markah lah kita dapat. Satu, dasar fiskal tu apa, dan yang kedua, dasar kewangan. Di sini kamu dapat menunjukkan perbezaannya. Okey. Untuk menstabilkan ekonomi, dasar fiskal melibatkan kerajaan mengubah perbelanjaan kerajaan dan juga dasar cukai. Manakala dasar keuangan pula melibatkan tindakan kerajaan mengubah kadar faedah dan bekalan wang. So di sini juga dapat 2 markah sebab satu bahagian dasar fiskal dan satu lagi dasar keuangan yang mana kamu berjaya menunjukkan perbezaan bagi kedua-duanya. Baik, itu tadi adalah bahagian A. Sekarang kita lihat pula bahagian B. Tadi bahagian B cikgu dah terang di awal 4 soalan tetapi wajib jawab 2 soalan sahaja. Okey, setiap soalan ada 3 ceraian ya, iaitu ada A, B dan C. Dia berbeza dengan kertas bahagian A tadi. Bahagian B macam ni bentuk soalannya. Okey, dia ada 3, dalam satu soalan ada 3 ceraian, iaitu ada ceraian A, B dan C. Kemudian pentaksiran dia adalah pentaksiran analitikal dan pentaksiran rubrik. Okey, kita lihat apa perbezaan analitikal dengan rubrik ni. Okey. Pentaksiran analitikal ni, markahnya adalah yang memberi markah 4 dan 7 markah. Tapi kalau rubrik tu adalah markah yang tertinggi iaitu 9 markah. Dari segi pemarkahan pula soalan yang berbentuk analitikal ini dia ada skema jawapan. Bermakna apabila pelajar tu menjawab soalan ada skema panduan untuk diperiksa jawapan pelajar tersebut. Tetapi kalau rubrik ni pula dia mengikut tahap. Apa maksud cikgu ni kita tengok sama-sama. Okey, pentaksiran rubrik ni ada tahap terbagi kepada 3 tahap. Okey, yang ni cikgu buat ni tahap 1, tahap 2, tahap 3. Okey, markah untuk tahap 1 adalah sekitar 1 hingga 3 markah saja. Yang mana skornya ataupun nak diwakilkan jawapan itu adalah merupakan tahap 1, maka dia akan tulis A. Apa dia tahap 1 ni? Okey, dia hanya setakat memberi fakta, jawapan atau idea. Okey, kalau tahap 2 ni pula, calon boleh dapat markah 4 hingga 6 markah. Okey, skor yang diberinya adalah dalam bentuk B. Okey, apa pula tahap 2 ni? Bila kamu dah beri fakta, kamu buat huraian, maka kamu boleh dalam kategori tahap 2. Okey, tahap 3 ni pula adalah tahap yang baiklah markah yang tinggi. Yang mana markahnya adalah 7 hingga 9 markah. Dan skornya adalah dilambangkan sebagai C. Yang mana, untuk mendapatkan markah tahap 3 ni, pelajar perlu aplikasikan apa yang telah kamu belajar dalam ekonomi seperti graf. Lepas tu kamu boleh kaitkan dengan kesan yang lebih mendalam. Maka itulah yang akan diberi markah dalam tahap 3.
Okey, kita lihat pada contoh soalan. Bagaimana yang cikgu kata tadi? Okey. Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis pendapatan individu. Lepas tu diberi kita dalam bentuk stimulus ini. Stimulus ni boleh diberi dalam bentuk gambar ataupun quotation daripada surat khabar, ya. Mana-manalah yang diambil dijadikan satu sumber untuk kita sebagai panduan untuk kita menjawab soalan. Okey. Ini maksud cikgu. Nampak ni ceraian A. Contoh, jelaskan jenis pendapatan yang diterima oleh penerima bantuan tersebut. Siapa penerima ni? Kita kena refer ataupun kena rujuk pada ini. Kita kena rujuk pada jadual ataupun stimulus yang diberi ni. Ataupun gambar yang diberi nanti. Ya. Okey, itu yang maksudnya tadi. Okey, kalau yang B pula, bagaimanakah bantuan tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka? Bantuan apa? Juga kita rujuk kepada stimulus yang ada. Okey, kemudian yang C pula, kerajaan berpendapat bantuan di atas perlu diteruskan. Kemukakan hujah anda. Ini yang memerlukan pendapat anda. Okey, dia adalah 9 markah. Maka soalan C ni adalah soalan rubrik. Sedangkan soalan A dengan B ni adalah analytical. Jadi itu yang maksud cikgu tadi, ya. Okay, jadi cikgu harap semua orang jelas tentang soalan bahagian B, kertas 2. Okey, baik. Kita lihat pula cara nak jawab soalan rubrik tu. Cikgu cuba pandu awak bagaimana cara nak menjawabnya. Okey, katalah soalan dia tadi kan, dia kata kerajaan berpendapat bantuan di atas perlu diteruskan. Kemukakan hujah anda. 9 markah. Baik, kita jawab. Katakanlah ya, contoh jawapan rubrik ni tahap 1. Cikgu nak tunjuk macam mana kalau tahap 1 tu pelajar hanya mampu dapat markah setakat 1 hingga 3 markah. Kita tengok dulu macam mana, okey? Katakan dekat sini, okey, dia dah beri satu statement, dia kata, saya bersetuju dengan pendapat kerajaan agar bantuan ini diteruskan kepada golongan pendapatan 40% terendah iaitu B40. Jadi dia cuma setakat cakap saya setuju, lepas tu dia kata setuju untuk apa, lepas tu dia kata pendapatan ni untuk teruskanlah bantu golongan yang B40. Pada tahap ini ya, kita dapati dia adalah tahap 1. Dia hanya cakap dia setuju, dia hanya menyatakan dia punya pendapat atau idea, itu sahaja. Jadi dekat sini kita jelaslah, okey, ini hanya tahap 1. Jadi kalau tahap 1 berapa markah yang dia boleh dapat? Okey, kita tengok kat sini. Maka tahap 1, nampak cara pemarkahan tu dia akan tulis ni budak ni hanya mampu bagi tahap 1 iaitu 1A. Jadi 1A bersamaan dengan 1. Kenapa dia kata 1A? Sebab dekat sini kan dia hanya jawab, so dia akan dapat A je lah. Namanya A1 sebab idea dia yang pertama. Dia cakap begitu. Faham tak ya? Jadi setakat ini sahaja kamu cakap, kamu dah dapat markah. Iaitu markah dia adalah 1. Okey, kita lihat pula bagaimana contoh jawapan ni untuk dapatkan tahap 2. Okey, saya masih mengekalkan lagi ayat yang sama. Cikgu cuma sambungkan sikit saja. Yang mana ayat dia, saya bersetuju dengan pendapat kerajaan agar bantuan ini diteruskan kepada golongan pendapatan 40% terendah iaitu B40. Ianya boleh meningkatkan pendapatan golongan B40 dan kuasa beli mereka juga akan meningkat. Jadi dekat sini, tadi kita dah tahu dah. Ini saya bersetuju sampai sini. Okey, ini kita kategorikan dia sebagai A1 sebab idea dia tadi kan. Okey, kemudian dia sambung sikit je lagi ni, ianya boleh meningkatkan pendapatan. Maksudnya dia huraikan lagi. Okey, bila bantuan kerajaan tu ada, maka boleh meningkatkan pendapatan golongan B40 dan kuasa beli juga akan meningkat. Maka dekat sini, dia dah boleh dapat B anak-anak. Nampak dah ada huraian. Jadi B1 lah. Sebab dia menghuraikan kepada idea dia yang pertama. Maka dapatlah huraian yang pertama dekat sini. Dapat markah yang 1 ni. Okey, dari dekat sini, dia dah terus boleh dapat 4 markah. Okey, macam mana dia boleh dapat 4 markah tu ya? Kamu lihat dekat sini.
akan ditulis nanti T2. Kenapa T2? Sebab pelajar ni dah sampai tahap 2 sebab adanya wujud B dekat sini. Sebab apa alasan dia akan tulis T2 1B. Dapatlah 4 markah. Kenapa boleh dapat 4 markah? Sebab tadi cikgu dah cakap tahap 2 bermula dengan 4 hingga 6 markah. So dia bagi kat sini ada 1B. Maka dapatlah dia 4 markah. Nampak tak? Daripada 1 tadi dah terus naik kepada 4 markah. Hanya setakat kita menambah, kita menghuraikan sikit je lagi apa idea yang kita bagi pada tahap 1 tadi. Jelas ya? Okey, cikgu nak tunjukkan pula macam mana kita boleh dapat tahap 3. Okey, ulang balik semula. Okey, saya bersetuju ni sampailah kepada B40. Dekat sini dia akan dapat. Okey, ini adalah idea dia. Dia akan dapat A1. Maksudnya idea dia yang pertama dekat sini A1. Kemudian ianya boleh meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli juga meningkat. Nampak tak? Ini kita dah boleh katakan dia B1. Nampak belajar? Lepas tu dia kata apa? Akhirnya, kesan. Apa kesan daripada kalau kuasa beli itu meningkat? Akhirnya permintaan terhadap barangan bagi golongan ini akan meningkat. Nampak? Dia dah cakap dah. Lepas tu, dia sokong pula dengan rajah. Bila ada rajah yang sesuai ni, dia nak tunjukkan bahawa permintaan tu meningkat. Kan peralihan D0 ke D1. Maka dekat sini dia dah boleh dapat markah C. Nampak tak Dia dah dapat markah C. Jadi C1 lah. Sebab ni cerita idea pertama. Maka dia dapatlah C1. Kan? Okey, lepas tu biasakan ya student dekat sini bila kamu dah terangkan gambar rajahnya, kamu nampakkan peralihan keluk ni lukis dengan cantik. Okey, D0 beralih kepada D1, ada anak panah yang ditunjukkan. Okey, jadi saya lebih suka kalau sekiranya ya benda ni pada pandangan saya lah lebih baik awak menerangkan apa-apa gambar yang awak buat, awak terangkan gambar tu sikit supaya orang jelas apa maksud pelajar ni. Okey, kemudian awak cakap, rajah menunjukkan apabila permintaan bertambah, keluk D0 akan beralih kepada D1. Okey, harga akan meningkat, P0 ke P1 dan kuantiti juga meningkat, Q0 ke Q1. Okey, ini merangkumi inilah markah dia tadi. Okey, dapatlah C1. Okey, lepas tu kita tengok lagi student. Okey. Peralihan, ni sambung tau tadi tu, itu dah dapat dah, kena kita tengok. Peralihan D0 ke D1 akan meningkatkan kuantiti keseimbangan dari Q0 ke Q1. Ini akan mendorong, maknanya cerita ni masih lagi cerita berkait dengan permintaan yang bertambah tadi kan. Jadi dekat sini kalau kita tengok, okey, dia cakap apa? Ini akan mendorong firma untuk menambahkan keluarannya. Nampak tak? Okey, dia kata ini akan mendorong firma untuk menambahkan keluarannya. Ekoran daripada permintaan yang bertambah tadi. Okey, hal ini akan menyebabkan lebih ramai buruh yang diminta oleh firma. Nampak tak kesan? Oleh kerana permintaan yang bertambah tadi, maka firma pun akan menambahkan keluaran dia. Secara tak langsung, dia perlukan ramai buruh kan? Maka dah dapat lahir lagi satu kesan daripada permintaan yang bertambah tadi. Maka dinamakan C1A. Maka dah ada kembangan idea kat situ pelajar. Kesannya dah nampak tak? C ni adalah kesan. Jadi kesan dia dah lebih baik, dah cantik. Okey, lepas tu dia cakap lagi. Kesannya guna tenaga bertambah dan kadar pengangguran akan menurun menyebabkan salah satu objektif makroekonomi kerajaan tercapai iaitu guna tenaga penuh. Lepas tu dia cakap lagi kesan ekoran daripada permintaan yang bertambah tadi, maka firma akan menambahkan keluaran dan kesannya dia minta ramai buruh. Lepas tu bila ramai buruh ni pula meningkat kan, permintaan terhadap buruh ni meningkat, apa yang berlaku? Pengangguran akan menurun. Jadi tercapailah objektif kerajaan untuk mencapai guna tenaga penuh. Nampak tak kesan? Maknanya rentetan tu dia ada cerita lagi, maka dia boleh dapat dekat sini C1B. Nampak tak pelajar? Maknanya idea tu dikembang. Daripada mana tadi?
Okey, bila pendapatan tu meningkat, maka kuasa beli meningkat, permintaan bertambah. Permintaan bertambah ni tadi, okey, itu adalah kesan bagi pengguna. Kemudian apa kesan pula pada firma? Firma secara tak langsung dia menambah meminta permintaan buruh. Jadi berlakulah firma buruh ramai yang diminta bekerja. Jadi apa yang kesannya lagi pada kerajaan? Pengangguran akan diatasi, jadi guna tenaga penuh tercapai. Ini kalau kita lihat ya, bagaimana satu idea tu yang cikgu cakap tadi, apabila ada kembangan idea lagi dan diberikan kesan yang jelas, maka nampaklah idea kita dekat situ. Okey, setakat ni kalau kita lihat tadi kan, dia dah dapat 4 markah tadi kan, kemudian dia dah ada C. Ada berapa C dia? 3 C. Dia ada C1, C1A dan C1B. Setakat ini. Okey, kita lihat lagi. Selain itu, dia sambung lagi idea. Okey, selain itu, apabila pendapatan golongan B40 meningkat melalui BSH, ia akan mengurangkan masalah sosial seperti merompak. Jadi, idea dia tambah lagi. Nampak tak? Ini adalah B yang kedua. Tadi tu B1, ni B yang kedua. Apa maksud cikgu B kedua? Maknanya dia memberi huraian yang kedua pula. Dia cuba cakap, okey, tadi tu kesan pada permintaan. Yang ini pula kesan kepada apa? Masalah sosial yang dapat dikurangkan. Nampak tak? Jadi dia kata apa lagi? Dia terang pula. Ni dia bagi huraian. Jadi dia terangkan pula sekarang. Okey, dia kata kestabilan sosial dalam negara akan menarik pelancong ke negara ni. Jadi peningkatan pelancong akan meningkatkan pendapatan negara. Nampak tak? Ini kesan yang pertama. Bila pelancong, dia kata bila masalah sosial kita ni dah berkurang, tak ada wujudkan masalah sosial, maka negara kita ni aman, menarik pelancong. Jadi peningkatan pelancong akan meningkatkan pendapatan negara. Nampak? Satu, dia dah mula bagi. Okey, kita namakan C2. Okey. C2 lah sebab ni idea yang kedua kan. Okey. Dengan ini kerajaan boleh mewujudkan, dia kata, dengan ini kerajaan boleh mewujudkan dan menambah baikkan infrastruktur di Malaysia agar pelancong semakin meningkat. Seterusnya berlaku lebihan imbangan pembayaran. Dia cakap lagi imbangan pembayaran pula. Jadi dah maka dikembangkan lagi idea tu, maka kita dapatlah C2A dekat sini. Jelas tak pelajar semua? Okey, jadi apa yang kita dapat simpulkan dekat sini? Nampak Jadi dia dah ada apa sekarang? Dia dah sampai tahap mana dia? Dia dah sampai tahap yang ketiga. Nampak tak? Tahap 3. Okey, berapa C? Bila sampai tahap 3, orang dah tak tengok A, B lagi. Dia akan tengok kepada C. Okey, tadi C yang kumpulan yang pertama tadi, kita dah dapat 3 C. Lepas tu yang ni kita dapat 2 C. Jadi dah berapa C dia? Ada 5 C. Maka dia tulis sini 5 C. 5 C. Okey, kalau 5 C ni dia masih belum mampu lagi dapat 9. Dia dapat 8 dekat sini. Okey lah student. Kan? Senang saja, nampak tak? Kamu kembangkan idea tu, kembangkan dia, akhirnya kita akan dapat 8 markah. 8 per 9 tinggi tu kan? Jadi kalau nak dapatkan 9 tu, lagi dalamkan lagi kesan dia. Hurai-hurai lagi macam tu. Okey? Okey, baik. Jadi saya harap kamu dah jelas ya bagaimana cara nak menjawab soalan rubrik supaya kita dapat skor markah tu pada tahap 3. Jadi saya rasa tak ada masalah ya kalau misalnya kamu pandai ya memberi idea, lepas memberi idea kamu huraikan, lepas hurai kamu berikan kesan. Jadi untuk mendapatkan markah yang lebih banyak atau nak mencapai tahap 3 tu untuk dapatkan 8 atau 9 markah, jadi kamu huraikan secara mendalam. Jadi dah katalah hurai satu tu, kamu cuba dapatkan C1A, cuba dapatkan C1B, cuba dapatkan C1C. Maksudnya dah dapat A pergi pada B, B pergi pula pada C, maka memanglah markah awak akan dapat markah tinggi. Itu tentang soalan rubrik. Apapun untuk menjawab soalan rubrik ni memanglah idea cikgu cakap di luar kotak kan. Tetapi
Kamu kena ingat jugalah, mesti di atas landasan soalan tu juga. Jangan sebarang pula bercakap kan. Jadi kita punya idea tu ada dia punya point dia, okay, berkaitan dengan soalan yang diberi. Okey, sebelum cikgu mengakhiri ceramah saya ni, okey, saya cuba membawa kepada kamu sebagai ingatan bersama. Okey, kerana maksud saya ingatan bersama ni kerana ya para pelajar apabila menjawab soalan. Ini berdasarkan pengalaman saya menanda kertas soalan lah peringkat SPM ya. Apabila pelajar menjawab soalan, mereka ada, jawapan tu ada tetapi tak dapat markah. Jadi itu merugikan lah ya, awak dah buat dengan betul tetapi kamu tak dapat markah yang penuh. Jadi kenapa? Apa maksud cikgu dekat situ? Okey. Okey, jika melukis keluk, okey, paksi tu perlulah dilabelkan dengan betul dan titik asalan perlu ditulis. Okey, kamu tengok dekat sini apa maksud cikgu. Okay, apabila kamu dah melukis, katalah ni keluk yang kita dah buat ya. Jadi kita labelkan dia dengan baiklah. Kalau sini adalah harga. Jadi kita kena tulis ni, paksi ni harga dalam unit RM. Ni perlu ada. Okey, dan kuantiti. Dan tahap ni saya harap jangan ada lagi yang keliru, tertukar. Paksi kuantiti dekat sini, dekat harga pula tu kuantiti. Jangan lagi anak-anak ya. Kamu sepatutnya dah tak boleh melakukan kesilapan dalam melabel ni. Okey, lepas tu cikgu nak tekankan dekat sini. Ini tanda sifar ni adalah titik origin. Yang mana titik origin ni perlu ditulis. Kalau sekiranya kamu tak tulis titik origin ni, kamu akan kehilangan 2 markah. Sebab tanpa titik origin ini, paksi harga dengan paksi kuantiti yang dapat 2 markah ni akan tak dapatlah kamu markah dekat situ. Itu pentingnya origin ni. Jadi perlu ya kamu wujudkan origin dekat sini supaya kamu dapat markah 2. Sedangkan kamu dah tulis dah cantik dah ni. Tanpa adanya sifar ni saja menyebabkan kamu tak dapat markah. Rugi anak-anak. Ini yang maksud saya tadi ya. Kamu dah betul tapi tak dapat markah. Kemudian kamu tunjukkan adanya peralihan keluk S0 dengan S1. Jadi tunjukkan anak-anak ni S0. Tulis ni label ni S0. Ini pula S1. Okey, untuk kita menerangkan adanya peralihan keluk tersebut. Lepas tu buat anak panah dia dekat sini. Tandakan anak panah ni, tunjuk pergerakan itu berlaku. Begitu juga dengan harga dan kuantitinya. Tuliskan dengan nyata. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kalau soalan tu ada perkataan hitungkan. Tadi cikgu dah terang dalam kata tugas, bila hitungkan bermakna kita mesti ada rumus, kita mesti ada jalan kerja dan kita mesti ada jawapan akhir. Contohlah anak-anak, katakanlah soalan tu suruh kita kira untung bagi syarikat A. Jadi untung kita tulislah sama dengan jumlah hasil tolak dengan jumlah kos. Okey, dekat sini dah jelas kita di sini adalah rumusnya. Maka kita tulis. Lepas tu kita buat lagi, kembangkan jumlah hasil tu nak dapat macam mana, jumlah kos tu dapat macam mana. Akhirnya kita dah dapat pengiraan. Ini adalah menunjukkan jalan kerja dan akhir sekali kita akan dapat jawapan akhir. Jadi dekat sini akan dapatlah 3 markah. 3 markah kamu akan dapat dekat sini. Sebab rumusnya, jalan kerjanya dan juga jawapan akhir. Ramai calon yang tiba-tiba dia bagi RM 450. Sedangkan kamu dah betul kan 450? Kamu nak dapatnya kamu tekan kalkulator. Oleh kerana kamu tak tunjukkan jalan kerja dekat sini, dah jadi satu kesalahan ya. Kalau kamu tak ada tunjukkan jalan kerja, mungkin kamu dapat 1 markah. Ataupun mungkin tak ada markah langsung sebab jalan kerja tu tak ada. Di sini kamu perlu beri penekanan. Okey? Kemudian kita lihat pula, okey? Titik perpuluhan. Kalau sekiranya soalan tu ada memerlukan titik perpuluhannya, kamu tunjukkan dengan betul pada jawapan akhir titik perpuluhan. Contoh kalau ringgit Malaysia. Kalau kamu salah letak titik perpuluhan, itu dah membawa maksud mungkin sen, mungkin ratus, mungkin ribu. Penting anak-anak titik perpuluhan tu ya. Kemudian begitu juga dengan unit yang digunakan. Kalau contoh yang cikgu buat dalam ni, okey, unit cikgu tulis. Jawapan akhir cikgu tulis RM 450. Cikgu tak tulis 450 je. Unit itu penting.
Faham Jangan kamu abaikan unit. Masa dalam proses pengiraan ni, katakanlah kamu tak tulis 25 darab 400. Kalau misalnya dalam pengiraan ni, proses pengiraan kamu tak tulis unit, mungkinlah boleh dimaafkan lagi. Tetapi penting jalan akhir tu, jawapan akhir tu mesti tulis RM. Tapi saya tak galakkan kamu tak tulis. Tulis lebih baik kerana untuk mengelakkan kita berlaku kekeliruan. Okey. Juga cikgu nak ingatkan kepada pelajar, lihat tajuk atau unit dalam jadual dengan teliti. Okey, apa maksud cikgu dekat sini kan? Okey, kita tengok. Katalah ada satu jadual dibagi ni kita. Okey, harga pakaian dalam RM, kuantiti diberi. Nampak tak? Sifar yang dia bagi ni ada tanda koma, lepas tu ada sifar. Ada 3 sifar dekat sini. Kemudian dekat dalam kotak seterusnya dia cakap sini 40. Ini membawa maksud RM40. Kalau dekat sini 200, apakah maksud dekat sini? Adakah dia setakat 200 saja student, pelajar? Okey, sedangkan dekat sini ada tanda koma dekat situ. Jadi dalam hal ini apabila kita mengira, katakanlah dia suruhnya kita kira jumlah hasil. Bermakna kita akan buatlah RM40, kita akan darabkan dengan 200 yang ditambah dengan 3 sifar di belakang. Mana cikgu ambil 3 sifar ni? Di sinilah dalam jadual yang diberi ini. Nampak Jadi selalu calon dalam peperiksaan pengalaman cikgu mereka mengabaikan 3 sifar yang ada dekat dalam jadual. Jadi bila jawapan akhir tu dah salah lah pelajar, kamu tak akan dapat jawapan yang betul. Okey. Baiklah pelajar, itulah tadi sikit sebanyak perkongsian yang cikgu telah berikan kepada semua. Jadi saya harap anak-anak semua dapat mendapat ilmu apa yang telah cikgu curahkan tadi. Semoga kita sama-sama cemerlang dalam pencapaian ekonomi kita, seterusnya meningkatkan pencapaian peringkat daerah serta negeri kita. Okay, selamat maju jaya. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.